tu nah semua tak ada khilaf, semua ittifaq kata perbuatan seperti kita gelecoh kaki, jeluh moreh, tu orang panggil ittifaq semua ulama, itu tak ada usaha hamba walaupun sikit. Dan perkataan yang kedua, mazhab yang kedua, mazhab Mu'tazilah, Jabariyah. Jabariyah kata semua itu Allah, tak ada masuk sikit abuk usaha hamba. Maka kita supaya satu bulu, ikutnya bulu saat ni tu angin nak pupuk pergi ke mana. Kalau angin nak pupuk jatuh, jatuhlah, pupuk naik, naiklah. Dah. Mazhab yang tiga dikatakan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah kata semua tu perbuatan hamba belaka. Hamba buat, hamba menyaku, hamba tidur, hamba makan. Tapi sikit ya, ya seli pada Allah, ya isnad pada Allah, yakni kudrat yang Allah Ta'ala buat pada hamba. Makna tu perbuatan tu sungguh kata hamba tu buat, tapi dengan sebab Allah Ta'ala kudrat kepada hamba. Sebab tu ia jadi fasik lagi pula mubtadi'. Tengok. Habis kat tu. Dan oleh mazhab ahli sunnah. Ni buat perbanding. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, hak tiga perkataan pada masalah duk bercara tentang af'al bagi al-abdi, yakni perbuatan hamba yang bahasa ikhtiariyah, yakni tubik kepada tiga mazhab yang kita sudah bercara. Mazhab pertama ahli sunnah, mazhab dua Jabariyah, mazhab tiga Mu'tazilah. Dan kesimpulan situ katanya, dan oleh mazhab ahli sunnah itu, mazhab ahli sunnah wal jamaah ini, apa dia? Itu pertengahan, dia tu duduk tengah-tengah. Tak ada syadid kena belah balik kata dak langsung. Tak ada kata terik sebelah tu ya semata pun dak. Mana tu Mu'tazilah terik dak di hamba buat, hamba tidur, hamba makan, hamba menyaku, hamba lah kau. Tapi sikit ya isnad pada Allah, yakni sebab Allah Ta'ala kudrat kepada hamba, menjadi kudrat kepada hamba dengan kesebab kudrat yang ada pada hamba ni lah hamba boleh waktu ni. Terik lah itu. Lek Jabariyah kena berdoa, kena nak Tuhan belaka. Tengok tu. Tapi ahli sunnah wal jamaah ni makna pertengahan, tak ada terik lek kata Tuhan sokmo, tak ada terik lek kata hamba sokmo. Makna duduk tengah-tengah. Dan seolah-olahnya, seolah ahli sunnah wal jamaah ni, gitu. Dan seolah-olahnya mazhab ahli sunnah wal jamaah ini, tanah molek. Seolah-olahnya mazhab ahli sunnah wal jamaah ini keluarkan tubik mari antara darah dan tahi. Lai tubuh badan kita ni, tubuh badan kita sini. Ni buat banding, buat tasbih, buat banding. Dalam tubuh badan kita ni ada darah. Lepas tu di celah-celah darah ya ada nanah. Celah-celah nanah tu ya keluar di antara darah dengan nanah ya tubik susu. Di tubuh badan kita. Darah najis, nanah najis. Darah dia kena baju kita semaya, batas semaya kita. Dan pila nanah apabila kita tepuh baju kita ketika semaya, sungguh tak sapa tak apa. Tak sapa tangan najis pun tapi dekat-dekat yakni luak ti. Tapi yang bersihnya boleh kita minum, boleh kita makan ke? Yakni susu, yakni labah. Sebab tu mazhab ahli sunnah dibanding disupai akan dia ditashbih, makna kata seolah-olah benda satu perkara yang keluar di celah-celah darah dengan masalah tahi. Dah di tubuh badan kita ni ada darah, lepas tu ya ada tahi, kan? Maka tahi najis, darah najis, maka hak keluar di celah-celah darah dengan tahi tu kan susu. Maka susu boleh minum tak? Boleh makan. Maka susu tu dikatakan suci. Maka di sini seolah-olah mazhab ahli sunnah wal jamaah, yakni satu perkara yang keluar di antara darah dengan tahi kan susu. Susu kena kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan adapun tahi itu kena kepada Mu'tazilah, darah itu kena kepada Jabariyah. Gitu. Hal keadaannya, keadaan ahli sunnah wal jamaah itu, hal dia, keadaan dia, keadaan mazhab ahli sunnah ini, laban ialah susu. Laban ni susu masak dan bersih. Nak ayat mazhab yang kita nak berpegang sungguhnya, hak yang bersih sungguhnya, hak yang cuci sungguhnya, ialah kena kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, kerana satu perkara yang keluar di celah-celah di antara darah dengan tahi. Mana tahi? Jabariyah. Manakah masa darah? Darah Jabariyah. Manakah tahi? Yakni Mu'tazilah. Tengok. Tiga mazhab. Tengok. Tiga mazhab ni kita kata mazhab duk khilaf tentang perbuatan, kita tahu perbuatan ikhtiariyah. Maka tiga mazhab ni kita tahu salasu mazahibah. Tiga mazhab. Tiga mazahib. Tiga mazhab. Tengok. Maka tiga mazhab ni kita kata banding pertamanya tasbih musannif. Seperti darah. Dah.
seperti darah. Darah ni kita kata iaitu mazhab Jabariyah. Iaitu isna semua ikhtiariyah tu semua kepada Allah. Bermakna bermaknanya hamba itu tak ada usaha ikhtiar sikit pun, sedikit pun. Maka mazhab ini diserupa akan dia dengan darah. Dengan darah. Ini mazhab pertama Jabariyah. Mazhab kedua kita mana siapa kak mana ahli sunnah Timur Tengah. Iaitu mazhab duduk pertengahan. Pertengahan. Tidak syadid sangat. Seperti Mu'tazilah. Kata hamba belaka buat perbuatan ikhtiari. Tidak Tuhan. Jabariyah kena dan rengang berdoa. Hamba belaka Tuhan belaka perbuatan kita sebab ni lah dikata mazhab ahli sunnah seumpama laban susu yang timur dan hasil di antara darah dan tahi. Tahi. Darah dan tahi. Dah. Mazhab yang tiga kita kata mazhab ni pada masalah salah mazahib pada fi af'alil ibad al-ikhtiyariyah. Kemudian mazhab tiga mazhab mazhab Mu'tazilah.
Nah, hamba yang mengada dan membuat. Nah, tetapi sebab Tuhan menjadi kudrat itu pada hamba. Dengan tahi. Satu, darah. Haji. Dua, laban. Susu. Bersih. Tiga, tahi. Najis. Ning Jabariyah. Lagi ngapa oleh? Jabariyah. Ning Ahli Sunnah. Ning Mu'tazilah. Tak kalah. Kita nak suruh ambil kesimpulan. Tengok sini. Sebagai perkara yang kita berbicara saat ni. Tengok sini weh. Deh. Kalah salisilan. Semua tak kalah perhati sini. Maka kita duk berbicara masalah salasu mazahibah. 3 mazhab duk bicara fi af'alil ibad, pada segala perbuatan hamba. Ni perbuatan kita ni akik tangan, awak gitu riadah ataupun awak gitu ni perbuatan hamba ni zahir. Lepas tu pada perbuatan gitu, perbuatan kepal, perbuatan pegang kalah, semua ini dia panggil segala perbuatan hamba al-ikhtiyariyah, yang pesing hamba boleh pilih. Hamba boleh usaha. Hamba boleh pilih nak pegang kalah. Hamba boleh pilih nak berjalan. Hamba boleh pilih nak minum, nak makan. Dah. Maka pada perbuatan pilihan hamba ni, hamba boleh pilih, hamba boleh usaha. Maka tu baik pada 3 mazhab. 3 mazhab yang pertama Jabariyah. Jabariyah ni seperti darah. Ulama dan musannif kita buat banding, dan ulama ni serupa dengan darah. Darah ni najis tak? Najis. Darah apabila kita nak minum boleh tak? Tak boleh. Apabila kena ke semaya kita, maka batal semaya. Kalau kita semaya, Allahu Akbar, tengok darah duduk setupuk, maka kena berhenti semaya. Kalau kacau semaya pun tak sah, sebab ia najis. Iaitu mazhab Jabariyah, iaitu mazhab yang kena sangat, kena berdoa, lemah doa. Iaitu isnad perbuatan hamba ikhtiyariyah semua kepada Allah. Allah tidur, bukan hamba, Allah tidur. Allah makan, Allah makan. Nak berjalan, Allah nak berjalan. Nak masuk jambai, Allah. Maka semua kena berdoa. Perbuatan ikhtiyari tak ada langsung bangsa kepada hamba. Usaha bukan hamba. Ikhtiyari bukan hamba. Usaha, cari jalan, tak ada. Di hamba tak ada sikit abau. Bahkan semua perbuatan itu isnad kepada Allah Ta'ala. Bermakna hamba itu tak ada usaha ikhtiar sedikit pun. Maka mazhab ini diserupa akan dia dengan darah. Makna sebelah balik hamba tak ada. Hamba tidak ada Allah. Hamba makan bukan hamba, Allah. Jalan bukan hamba. Hak ni kena berdoa. Makna semua perbuatan hamba sama ada baik, sama ada jahat, semua itu isnad dan sana kepada Allah Ta'ala. Tengok mulai. Yang kedua mazhab ahli sunnah, iaitu mazhab duduk pertengahan. Hak ni duduk tengah-tengah. Gapa-gapa sebab tu Nabi kata, ambil mazhab ni. Karena Nabi kata dalam hadis Nabi kata, khairul umuri awsatha. Pegang hadis Nabi. Nabi kata padanya satu buah hadis. Ni, pegang hadis molek. Hadis mari katanya al-hadis, hadis kata Fatih hadis Nabi. Al-hadis asy-syarif, Nabi kata tengok. Khairul umuri. Tengok. Khairul umur awsatuha. Ni hadis Nabi ni. Kama dia Mu'tazilah, dia duduk tengah, ahli sunnah dia duduk tengah-tengah. Bukan hamba sangat. Bukan ke atas hamba betul-betul. Tengok. Sebab Nabi kata khairul umuri awsatuha, sebaik-baik daripada pekerjaan itu ialah pertengahan, tengah-tengah. Kalau rajin pun tak ada rajin berdoa. Kalau kerja kuat pun tak ada kuat berdoa, tengah-tengah. Kerja gatik, ngaji gatik, buat amal gatik, tengah-tengah. Demo ni dak dia buat amal, tak ada hadapah, tak ada kat Nabi kata. Kalau masalah ngaji siapa tak semaya tak ada juga. Kalau semaya mata tak ngaji tak ada juga, tengah-tengah. Khairul umuri awsat, iaitu mazhab duduk pertengahan, tiada syadik. Tak ada syadik sangat. Bukan kata semua isnad atau hamba usaha. Patut kesal dia. Hamba lah ada. Hak mengkesal, memberi bekah ialah Allah. Sebab dia duduk tengah-tengah. Tiada bersadik, tiada bersangat teh. Sangat apa?
sangat seperti Mu'tazilah kata hamba belaka buat perbuatan ikhtiari, tiada Tuhan sedikit pun. Tuhan dak asal. Hamba mengaku, hamba menebah. Tuhan tak ada asal. Tapi Tuhan menjadi kekuatan dan kudrat pada hamba tu ya. Ya kat sikit. Dan pula mau agama Jabariyah kena dan rengib sangat teh. Tuhan belaka buat semua hamba tidur Tuhan, makan Tuhan, masuklah jambai pun Tuhan. Oh, kena dah oi. Sebab inilah dikata mazhab Ahlussunnah seumpama laban yakni susu masa yang timbul dan hasil di antara dan tahi di dalam tubuh ada darah najis, tahi najis, maka benda timbul celah tu. Darah laban susu, maka susu tu lah kita boleh minum, boleh makan. Tengok. Mu'tazilah yang mengata mereka itu semua perbuatan ikhtiari, hamba yang mengada dan membuat. Tetapi sebab Tuhan menjadi kudrat itu pada hamba, maka serupa Mu'tazilah ini dengan tahi. Maka darah, tahi, timbul celah, darah, susu. Sebagai tubuh ada itu darah, tahi, timbul celah tu tubik susu. Protein duk pack pada budak. Najis tak susu? Tak najis. Diminum. Maka zat yang kuat susu perempuan yang menyusu pada anak. Tengok. Darah najis Jabariyah dibanding supaya Jabariyah tu dengan darah. Dan laban susu masal bersih ahli sunnah dibanding ahli sunnah supo dengan susu masal. Dan pula tahi pun najis. Maka timbul celah-celah tu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tengok gila lagi habis kat tu nah. Kita masuk pula. Dan wajib bagi segala rasul alaihi mussalatu wassalam. Wajib bagi segala rasul alaihi mussalatu wassalam ke apa? 4 perkara ni kita duk ngaji dah wajib bagi segala rasul tu, yakni wajib pada akal waktu itu, bukan wajib pada syarak ni, wajib pada akal. Dan wajib bagi segala rasul, yakni wajib pada akal. 4 perkara oleh 4 perkara mana? Pertama sidik, yakni sidqun, sidik. Arti sidik benar, yakni benar oleh segala rasul. Benar-benar pada sekalian perkataan mereka itu perkataan Rasul. Nak yak kata Rasul ni benar. Cakap pe tu benar semua. Tak ada Rasul tu tak benar. Siapa kata keluar Nabi, selora Nabi, benar juga weh. Deh. Satu ketika Nabi pergi selora dengan tok tua ya. Ada kata setengah tok tua ya, tino tua, Nabi selora. Semua cik tu tanya, ya Rasulullah, adakah amor ni boleh masuk syurga? Dengan gini, Rasulullah pun jawab tu, mokcik tak boleh masuk syurga. Dengan ya kak, ya kelala dengan satu orang tua ni kata setengah tok tua dia. Tok tua Nabi. Nabi kata mokcik masuk syurga tak boleh. Mokcik tu pun teriaklah, mengataklah, genyih mata-mata nampak bekak. Nabi pun nampak nyanyo kepada mokcik. Nabi kata, ya mokcik, sungguh mokcik tak boleh masuk syurga. Yakni tak boleh masuk syurga dengan rupa tua begini. Ada pun mokcik masuk syurga sikit-sikit, rupa muda, rupa janguk, orang tengah tubuh. Gitu. Ni atas selera Nabi, berkelala Nabi, bergurau Nabi pun benar juga. Sebab tu nak kata, semua tu wajib kita kena iktikat kata benar sekalian mereka. Yang sekalian benar sekalian perkataan mereka itu, perkataan Rasul tu benar. Sama ada selera, sama ada kecek pun dikatakan benar belaka fok itu ada kecek sungguh, ada kecek bahang. Dalam duk benar tu bahang galik-galik. Ni. Fok kita sebab itulah kalau orang jadi pemimpin, kalau duk beramal dengan kecek bahang, orang tu tak maju. Patut orang tu tak latah, patut orang tu orang panggil tak berjaya di dalam kerja semua. Sebab tu pemimpin-pemimpin semua dia kena benar pada cakap pe. Tengok temik ceritanya dan pula ambil dalil dan pula ambil ajaran daripada fok-fok Rasul dan Nabi. Semua demo ni benar pada perkataan mereka. Sama ada perkataan gurau, sama ada perkataan duk dengan keluarga, sama ada perkataan duk dengan para sahabat pun Nabi kita. Semua benar. Nabi tak bisa kecek berdusta, tak bisa kecek bohong. Dek. Dan makna benar itu, yakni dan bermula maksud dan kesimpulan dengan kata benar tu. Apa makna? Apa arti kata? Apa maksud dengan benar? Mubtada. Dan makna benar itu, yakni bermula maksud dan kesimpulan khulasa daripada kata benar itu khabar. Ialah berbetulan. Tu berbetulan tu jadi khabar. Ialah berbetulan, yakni muwafaqah, yakni sepakat. Bermuwafaqah dengan nafsu pekerjaan, baca lah campur Arab dengan Jawi. Dengan nafsu pekerjaan, yakni dengan diri pekerjaan. Jadi makna ya kecek dengan perkara hak berlaku, jadi mutabaqah, jadi sepakat, jadi makin siku. Cara ni supaya kita kecek kata, hey, saat ni kereta belaga di batas luar tembok luar tu. Orang mati 2 orang, sakit 4.
Wak pergi hospital dah pak, mati tu 2 dah. Wak klik kapur nak mandi mayat dah. Lepas tu, kita royak demo lah tu. Apabila kita royak demo lah tu, demo pergi tengok sungguh lah. Dengan khabari berita Demo pergi tengok saat ni tu. Oh sungguh weh. Berita khabari hak kita kecek ni. Betul sungguh dengan diri kerja dengan wakil, dengan perkara berlaku mana? Yakni hak berlaku di tembok luar, di batas luar, orang mati 2, sakit 4 pergi hospital. Jadi benar ya kecek dengan benar ya berlaku, jadi sepakat makan siku dan mutabakah dengan diri pekerja. Berkata ketika ni khabari lala ni, tapi maka gi suluh, gi kira, gi bercara ataupun gi bahas, makna kata perkataan ya kecek tu gi betul sungguh dengan diri perkara, dengan diri pekerja benar hak berlaku. Ni rasa kecek pak, maka berlaku selalu betul dengan benda kecek ya dah. Supaya ni Nabi kata masa 1445 tahun dah. Sikit lagi sahabat, umatku saat ni tu nak banyak tino daripada jatuh. Nabi kata masa 1445 tahun dah. Kami dia lah ni berlaku tak? Tengok learning kalau dia jalan dia modok ciknya jatuh seorang tino 5. Jatuh seorang, lelaki seorang, perempuan kena 5 orang. Kena nikah seorang jatuh, 5 orang tino. Baru sama deh. Sebab tu Nabi kata 1445 tahun, sikit lagi akhir zaman, nak banyak perempuan daripada lelaki. Maka perkataan Nabi ni benar tak? Benar. Sama ada sekarang, sama ada masa lama dah. Nak ayat kata, perkataan Nabi tu yang nak mutabakah, nak sepakat, nak semakan dengan diri pekerjaan hak berlaku ia kata tak. Pas Nabi kata lagi, nak yakta betulnya perkataan mereka. Nabi kata sikit lagi akhir-akhir zaman. Nak dekat-dekat kemat benar-benar dah. Dekat dunia nak hancur ni. Pertama sekali, orang sukanya relax. Suka duduk ramai-ramai, duduk kedai minum Amazon, duduk minum teh. Lepas tu duduk kedai, Allah ni kedai relax aja saja lah kedai. Di mana-mana saja kedai relax aja. Orang suka duduk lagu ni. Nabi kata, mu boleh kenal, mu kena beringat-beringat dah kata ni dunia nak hancur tak lama dah. Nabi kata 1400, tapi benar duk berlaku lah ni. Betul ke tak mana-mana perkataan Nabi kata dulu dengan pekerjaan hak berlaku lah ni? Waqi' nafsul amri, al-amrul waqi', perkara berlaku diri pekerjaan. Betul ke tak dengan perkataan kita dulu? Maka betul. Lepas tu Nabi kata lagi banyak dah. Nabi kata akhir zaman. Apa dia? Orang Tino tak ada malu. Ni, timur lagi. Malu lah ni kan, orang Tino lebih dari jatuh. Kadang kita orang jatuh, malu lebih dari Tino. Orang Tino minta jatuh lah ni. Gatina ngeceh hati lah ni. Jangan tengok apa pak do, jangan ngeceh demo lah. Dah. Itu dah yang ingat kita. Lah ni malu. Sikit lagi nak jadi pak India. India gatina belanja hati lah. India bukan jatuh belanja gatina nak nikah ni tu gatina kena belanja ke jatuh. Mujur tak kita? Gatina minta kita demo belanja kita hidup India deh. Deh. Benar pada perkataan. Banyak perkataan Nabi kata. Akhir zaman. Nabi kata enggak ni? Akhir zaman nak timur dajjal. Timur tak? Timur lagi ke datang. Dajjal hak Nabi sebutlah hadis. Mata suti. Besar tak besar. Kaki dia ada celuk dan lelak sekat keting dia. Lepas tu yang ambil apa? Ambil ikan tu jemur di matahari. Nabi royak 1000 tahun dah lah hadis. Demo ni akan mari satu hari dajjal mata sebutir. Mata sebutir buta sebelah sebab apa? Nabi Idris cocok dengan jagung. Sebab apa cocok dengan jagung? Sebab dengan Dajjal duk tanya, Derih duk jahat, jahat dah tanya. Dajjal tanya, "Hey, Derih. Tuhan kuasa dah nak mik dunia boleh telah?" Derih senyap tak tahu apa. Nak mik dunia suti boleh telah. Kamu telah dah sana. Nak mik dunia hak kita duk ni boleh telah. Mari pula. Esok pula. Hey, Derih. Boleh ke tak Tuhan kuasa dah nak ambil telah boleh dunia ataupun dunia boleh telah? Mari terik 3 dari masa serabut. Mari terik 3 dari ada jagung boleh duk jahat. Hei, boleh ke tak Tuhan nak buat dunia lah telah? Ambil jagung tai ni otak aduh lari. Lari sebab tu mata buta sejak tu. Pahya timur ke zaman mata buta sebelah. Tuai besar tak besar turun dalam lak segeting dekat keting dia ya alam. Lepas tu ambil ikan lelak dia jemur di matahari. Lepas tu dia jalan sekali berkocok dunia. Besar tu Emma yang naik tu besar weh. Lepas tu dia kata lauk mung tawar lauk. Jadi tawar lauk. Hei lauk mu masing-masing. Api mu mampu. Tengok besar dia. Debai dia tu hewi dia kekuasaan. Ni kira royak Nabi royak. Lepas tu Nabi royak pula dia dalam hadis. Hari mula-mula Dajjal turun, supaya berasa susah. Tak ada orang mukmin nak beriman susah. Lapar dahaga bumi mengekah. Supaya dengan 1000 hari. Hari mula-mula sehari tu supaya 1000 hari.
Berapa tahun? 3 tahun lebih. Duk marah bumi. Nabi royak dah. Nabi royak kita belakang dah. Ni Nabi royak, royak tu perkataan Rasul dan Nabi ni benar. Pada apa? Berapa benar? Yakni makna benar dan pula maksud yakni sepakat dengan benar hak berlaku. Nabi kecek gapo, Rasul kecek gapo, maka berlaku mengikut dengan kata ia kata. Tak supaya kita kecek dah debat ni, benda hak tu baik lain tu kan panggil tak betul cakap pai kita dengan benda hak jadi. Benda berlaku dengan benda hak saya tak serupa tapi Rasul semua betul weh. Maka wajib kita iktikadkan benar mereka itu rasul-rasul benar-benar tahu pada dakwa mereka itu, pada mengaku mereka itu. Mereka itu berlaku. Mereka saat ni tu orang panggil mereka tu mengaku. Pada dakwa mereka itu, yakni pada mengaku mereka itu, pada mengaku mereka, pada mengata mereka akan nubuwah. Mereka kata ni ana Rasulullah. Boleh benar tak ni? Kita kena percaya. Jadi kita boleh kata kalau Nabi Muhammad kita adalah ni. Lepas tu dia main ngaku. Pada apa kita dia kata ana Rasulullah. Ana Nabiullah. Kita kena percaya ke tak dengan perkataan bagi Nabi dan Rasul yang mengaku tak ana Rasulullah. Aku ini ialah satu utusan Allah. Ataupun ana Nabiullah. Aku ni Nabi Allah. Boleh ke tak benda tu kita nak percaya? Jawab tak kita kena percaya. Kita kena benar dengan kata ia kata ana nubuwah, aku ni jadi nabi. Dan risalah aku ni jadi rasul. Kita kena benar weh. Rasul-rasul nabi-nabi tu ya benar pada kata dia. Nabi banyak, Nabi Musa, nabi kita sendiri pun dah banyak pada cakap pada dia tu royak gitu gini. Ya royak benar sebenar. Ya tak royak benar karut-karut. Ya tak royak kita dongeng-dongeng kepada kita. Bukan contoh nah. Seperti kita pok ni dengan mok ning. Seperti kita pernah bawai putih dengan bawai merah putih lah. Kita sungguh. Nabi royak 1000 tahun dulu, nak timur. Lepas tu Nabi royak banyaklah. Hari kiamat tu lagu mana, timur lagu tu. Lepas tu Nabi royak dalam sana, dalam kubur lagu tu. Nabi royak ketika bakit pada masyarakat. Semua tu benda Nabi kecek. Dia betul dengan perkara tu. Lamat banget ya. Lamat banget. Tengok. Nah. Dan pada barang yang menyampai mereka itu rasul. Akan kita. Yakni apa ni? Dan pada barang, yakni pada perkataan barang tu. Dan pada barang, yakni berita yang menyampai mereka itu rasul. Menyampai akan kita. Yakni akan kita mukallaf ataupun kita muslimin ni. Ma'asyiral muslimin. Hak Nabi dan Rasul nak menyampai kita ni. Apa dia? Barang tu. Bayar pada barang. Nak menyata barang. Daripada Allah Ta'ala. Benar hak Nabi menyapa semua. Benar hak Nabi kiring sipir taruh kita semua ni. Semua benda tu daripada Allah. Bukan daripada jin. Bukan daripada manusia. Bukan daripada syaitan. Bukan pada malaikat. Bahkan semua hak bagi Nabi menyapa kita. Semua tu daripada Allah. Dan pada segala khabar mereka itu. Khabar mereka itu Rasul ni. Daripada segala perkara yang gaib. Dan lain daripada gaib. Dan jika atas jalan selora sekalipun. Yakni benar juga pada perkataan mereka. Mana? Sekalipun. Yakni benar juga cakap mereka itu. Benar juga. Kita tengok. Nabi itu benar. Dia habis kat tu. Dan mustahil lawan bagi kata sidik. Tak gitu. Dan lawan bagi kata sidik. Iaitu lawannya. Domain tak gitu. Iaitu lawannya lawan bagi sidik. Dusta. Nabi itu dusta. Tak ada. Lawannya tu dusta tu orang panggil mustahil. Perkara yang tak terima akal. Perkara yang tak logik pada akal fikiran kita. Ingat tidur Dan dalil sidik. Dalil kata benar. Mereka itu Rasul dan Nabi ni. Bahawasanya jika berdusta mereka itu rasul. Rasul-rasul tu bohong weh. Nabi-nabi tu bohong. Nascaya dusta pula. Nascaya dusta pula jawab bagi jika berdusta. Bahawasa jika berdusta mereka itu rasul-rasul, nascaya dusta pula, yakni seperti dusta rasul. Rasul tak ni. Pula apa pula? Yakni seperti dusta pula rasul tak ni tu. Dah. Seperti dusta rasul. Dah. Khabar Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata fok Nabi, fok Rasul ya kecek bohong. Bermakna kata Allah Ta'ala sendiri pun bohong jugalah. Sebab ana benda risalah daripada surat kirimi Allah
dan berita langit daripada Allah, royak ke Rasul, suruh Rasul tu royak kepada umat-umat, royak pada kaum-kaum, royak kepada orang-orang beriman, royak pada hamba Allah. Maka kalau Rasul tu pergi kecek bahang, maka bukan kodai kata bahang Rasul tak, bukan kata dusta Rasul. Siapa tu sendiri pun bohong. Sebab apa? Perkataan Rasul duk kecek, duk royak tu, semua itu daripada Allah. Apabila Rasul tu bohong, Rasul tu dusta, maka dusta itu naik klik kepada Allah Ta'ala kata. Kembali klik pada Allah. Kenapa? Kerana berita Rasul, cakap Rasul, risalah Rasul, semua itu daripada Allah. Kalau Rasul tu dusta, maka Allah pun dusta jugalah. Kenapa? Kerana membenarnya Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sudah benar dah kata Rasul tu benar. Tapi kalau Rasul tu kecek bahang, mana kata Allah Ta'ala pun bohong jugalah. Membenarnya Allah akan mereka itu Rasul. Tengok weh. Allah Ta'ala membenarkan di mereka itu akan mereka itu Rasul dengan mengkurnianya Allah. Allah Ta'ala kurnia. Allah Ta'ala beri mereka itu Rasul beberapa mukjizat. Dengan beberapa mukjizat. Apa mukjizat? Yakni cara yang mencari akan ada. Wah itu. Allah Ta'ala membenarkan Rasul dan Nabi dengan bahasa Allah Ta'ala mukjizat. Apa mukjizat? Yakni cara yang mencarikan ada. Mana misal? Supaya Nabi Saleh gapo perkara mencari adah tu benar kata dia Rasul. Yakni tubik seekor uta merah dalam batu ti hidup. Koh. Ni pelik lah ni. Manusia biasa katak batu tubik ke dak uta. Tapi Nabi Saleh dia demo dak buat ejek dia kata mu ni Rasul ke Saleh. Terus kalau Nabi Saleh pun kata ana Rasulullah, ana Nabiullah. Hei, kalau mu mengaku kata mu tu Nabi sungai, cuba mu katak batu itu tubik seekor uta. Nabi Saleh pun ambil tukar dia katakkan batu tubik seekor uta yang merah hidup. Ni kan? Ni mukjizat yang tak berlaku pada manusia kebiasaan. Deh. Supaya Nabi Nuh buat kapal besar. Lepas tu tak gelap ketika air sekerat langit. Nabi Nuh duduk atas tu 80 pasal. 40 pasal 80 orang tak mati. Duduk 8 tanda. Duduk atas tu ni boleh. Tuhan kata Nuh. Nuh Tuhan royak siap-siap Nuh. Apabila air tu bik di purung roti bagi ada, mu boleh sipai-sipai ambil kapal mu tah bukit waktu dah. Boh nak mari dah. Hujan nak lebat dah ni lepas ni. Nuh pun nak sipai-sipai nah masalah perang dia waktu mari, maka air pun duk kau naik dah sengat anak yang dengan bini lari nak tah bukit dah. Nabi Nuh pun panggil ya bunayya mari kok ni. Ta'an ilayya mari kok ni irkab ma'ana mainat kali kami. Maka Nabi Nuh saat ni tu duduk di atas kapal saat ni tu apa boleh? Ni boleh. Air duduk serat langit ni boleh. Duduk je dah. Tu mukjizat yang Allah Ta'ala kenuh ialah kapal yang besar duduk atas tu ni boleh. Lepas tu Nabi Nuh dia berhenti kapal yang duduk turun saat ni masa ni boleh. Dia berhenti di Bukit Judi. Pada bila? Yakni 10 Muharram. Hari Ashura. Hari 10 Muharram. Nabi Nuh berhenti kapal dia turun daripada kapal. Lepas tu rasa lapar. Anak-anak rakyat, anak buah puasa lapar. Lepas tu lah pakat cari adak lebih, ubi lebih, kapal lebih. Hak tu lah pakat-pakat buat makan tu jadi surah. Surah situ dah asal pucanya. Tu dia. Benar dengan mukjizat yang menepati. Yang serupa mukjizat. Apa? Mukjizat yang menepati yang serupa. Perman Allah telah benar hamba-Ku. Di mukjizat belah laut seperti Musa. Dah. Musa saat ni tu nak belah laut. Pukul laut. Pai tu kata pukul laut. Musa tai pukul kan. Lek ni Fir'aun mari. Lek no laut. Lepas tu fok-fok yang kata Musa pukul-pukul. Inna lamudrakun. Sungguh kami akan didapat oleh fok Fir'aun bunuh kami. Pukul-pukul lah Musa. Musa pukul lepai. Bismillah. Allahu Akbar. Pai. Tak pecah lah lepai tak pecah. 2 kali tak pecah. 3 kali tak pecah. 7 kali. 7 kali Tuhan Musa mempukul semula. Pukul saat ni, mu cuba sebut tik dalam mempukul tu, mu bismillah Allah Akbar, mu sebut tik nama Muhammad. Tu kedai Nabi Muhammad tu. Mu sebut tik selawat tah Muhammad. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Paing. 12 jalan lu dah. Ni nak tak kedai nya selawat tah Nabi. Bisanya selawat tah Nabi. Lepas tu ni apa? Mukjizat. Mukjizat ni lah yang royak kata benar kata dia Rasul. Di mukjizat ni seolah kata Tuhan katanya sadaqa abdi. Tuhan kata gitu. Tuhan tak ada kata menepati dengan mukjizat yang Tuhan kata sadaqa abdi, benar hamba-Ku ni kata jadi Rasul dan pula nabi bagi aku.
Dah. Dan dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Maka sabit benar mereka itu. Dan apabila sabit ia bergawa, ia benar, mustahilah dusta. Nah, tu tengok. Kita ambil sikit sekarang ni, kita tulis dah. Nah, tengok sikit. Maka kita kata sifat yang wajib bagi Rasul. Ni sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Setengah daripada aqaidul Islam. Aqaidul iman. Setengah daripada akidah iman dah. Iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Bagi Rasul alaihi wassalam. Iaitu 4 sifat. 4 sifat. Satu sidik. Fal awal sirkun. Sidik. Dua fatanah. Sidik, fatanah, amanah dah kata lagi lah. Fatanah. Ada lagi 3, al-amanah. 4 tabligh. Kata dah. Tabligh. Kemudian makna sidik ni arti benar. Mereka itu pada perkataan. Dan tuturan mereka. Dah. Itu arti bagi sidik. Dah arti sidik ialah benar. Mereka itu pada perkataan. Dan pula masalah kita kata makna bagi sidik. Maknanya sidik. Dah ke apa? Iaitu tulis molek. Makna sidik itu benar mereka itu sepakat dengan nafsu pekerjaan. Yakni perkataan bagi rasul-rasul itu membetuli dan muafakat dengan perkara hak berlaku dan hak hasil dan hak jatuh dah. Misalnya misal seumpama seperti Nabi kita kata akhir zaman
Nah, akhir zaman dah. Ramai perempuan dari lelaki. Misal ni, pagi tengok dia banyak lagi. Nabi kata beribu-ribu masalah. Nak dia mau nampak. Nah. Lepas tu mana dalilnya? Dan dalil. Kata nah, sidik. Nah, sidik fuak Rasul dan Nabi. Iaitu dengan bahawa Allah memberi mukjizat. Mukjizat. Beri mukjizat pada mereka. Itu perkara amrun khariqun lil adah. Dan menepati pada mukjizat. Mukjizat mukjizat hak Tuhan beri. Seolah Allah berkata. Ya dah. Sadaqah abdi. Soalan tu gitu. Tengok tak kalah nah. Tak kalah masalahnya dah tengok ni. Dah tengok molek perhati molek, tengok molek, genung molek tengok. Jadi kita ada tengok apa dia setengah daripada aqaidul iman wa aqaidul al-islam ya, pergenge daripada Islam. yakni iman kita yang tanam di dalam jiwa kita, hati kita ada ganing. Maka kita selamat di dunia, selamat di mahsyar, selamat di kubur, selamat di titik sirat. Ya orang kita nak boleh langkah pergi syurga, dia kena langkah pergi ke titik sirat. Tak langkah titik sirat, orang tak boleh masuk syurga. Kalau dia nak langkah ke titik sirat, nak selamat ialah dengan iman dia. Dengan iman, akidah, pegangan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setengah daripada aqaidul iman ialah sifat yang wajib. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kita nak ngaji langkah dah ni. Tapi nak masuk hati. Nak merapak hati, nak tanam hati, nak jiwa kita tu terlekat dengan sifat-sifat ni. Tahu tak? Iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wasallam, iaitu 4 sifat. Pertama sekali fal awal as-sidqu, as-sani al-fatana, as-salisu ialah al-amanah, yang keempat dikata al-tabligh. Nah, al-awwal sidqu, yang kedua al-fatana, yang tiga al-amanah, yang keempat at-tabligh. 4 sifat dah sini. 20 campur 20. 20 wajib kita pegang. 20. Wajib kita tolak 20 bagi saya 40. Maka masuk pula ni 4. Jadi 48, 44. Lawan ni bagi 4 ni jadinya 4. Jadi 48. Harus bagi Allah, harus bagi Rasul 2. Maka jadi 50 akidah. Kemudian fal awal, maka yang pertama as-sidqu, yakni benar. Sadaqah yasduqu, masdar sidqan fa huwa musdiq. Kata Taisifah ni musdar ni. As-sidqu satu sifat yang ada hati. Apabila ada sifat hati, yang ia tak kecek bohong. Perkara ia kecek semua tu baik jadi betul dengan perkara hak berlaku. Ia kata kita kawan beli 99, dia tanya kedas 99 sungguh. Tu dia panggil betul dengan wakil, betul dengan kerja benar hak hasil sungguh lagu tu. Sidik satu sifat yang ada hati. Adapun seorang yang bersifat dengan sidik nama musaddiq ataupun musdik. Sadaqah yasduqu sidqan fa wa musaddiq ataupun musdiqun. Adapun isim maf'ul masduq, artinya benar mereka itu pada perkataan. Ni musdah, perkataan ni musdah, Oleh fok ngaji nahwu fok ngaji nahwu ni musdah benar tak ada. Benar reti ya. Apabila ya ni kita tengok ya kecek tu baik dalam mulut ya. Lepas tu kita pergi pelaga dengan benda berlaku. Sungguh weh. Tu. Orang panggil sifat tu. Sifat yang timbul di seorang kataan seorang. Kita dia kecek. Apabila dia kecek kita pergi ukur dengan benda berlaku. Nafsul amri. Diri pekerjaan. Jadi semakin sungguh weh. Jadi sepakat. Ni orang panggil asirku. Satu sifat. Seorang yang bersifat dengan nama musdik ataupun musaddik.
Sebab tu Nabi kita Tuhan panggil As-Sadiqul Masduq. Nabi Muhammad ni mak As-Sadiqu Al-Masduq. Seorang yang benar ia pada kataannya. Seorang yang dibenarkan akan oleh Allah dengan mukjizat yang Allah Ta'ala beri. Dah, kamari benar pada perkataan dan tuturan bermula benar sidik ni. Benar mereka itu berbetulan dan muafaqah dan sepakat dengan nafsu khija'ah. Nah, yakni perkataan bagi rasul-rasul membetuli dan muafakat dengan perkara hak berlaku. Benda kecil lah ni, maka kita tengok benda hak jatuh tu, jadi semakin weh, jadi sepakat weh, jadi muafakat. Tu panggil as-sidqu. Tu maksud dan kesimpulan khulasah dan daripada as-sidqu. Dah hak berlaku dan hak asing dan hak jatuh misalnya seperti Nabi kita kata 1000 tahun dah akhir zaman akan ramai perempuan daripada lelaki. Lepas tu kita duk dengar mari berapa puluh tahun dah dengar hak fakron kita dengar pada tok guru kita, pas tok guru kita dengar pada tok guru Nabi kata 1000 tahun mari. Maka mari pelaga dengan perkara hak berlaku. Sungguh weh. Sungguh laku baik tu sungguh perkataan Nabi kata gi pelaga dengan nafsul amri al-amrul waqi. Jadi itu sungguh. Pas tengok dalil kata sidik, puak-puak Rasul dan puak-puak Nabi. Iaitu dengan bahawa Allah Ta'ala beri mukjizat. Beri mukjizat Nabi kita, belah huleh. Beri mukjizat Nabi kita, celuk jari dalam air tu, baik kot jari ni. Air macam. Ingat? Mukjizat tak? Nabi kata mumit batin. Ketika peperangan Khadak, daripada sahabat-sahabat Sayyidina Ali, Sriga, puak-puak ni lapar air. Nabi kata mukri batis air dalam. Naruk orang ni. Nabi pun celuk tangan je lah tu. Celuk tangan je. Musa kata apa? Membakat minum. Minum 30 orang, 40. Ada pernah aku tu tak ada luak. Ni kah? Mukjizat. Mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi tak berlaku pada manusia biasa. Dengan mukjizat ni. Mukjizat amrun khariqun lil adah dan menepati pada mukjizat hak Tuhan beri. Allah Tuhan kata pada mukjizat hak celuk air, celuk Nabi le tangan le dalam keni yang di dalam bekas air dalam batin ataupun Nabi saat ni terbelah bulan, maka dengan mukjizat ni Allah Tuhan kata pada Nabi hak Tuhan mukjizat ni sadaqa abdi. Benar hamba-Ku. Tuhan tak ada kata tapi menepati. Supaya Tuhan kata. Mukjizat tu kami kata wallahu a'lam biqadarih. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni dah. Ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala malaikat. Yang ni ketuanya. Temurak dengan kepala, bukan kepala ni makna ketua, pemimpin bagi malaikat. Ketuanya, yakni pemimpin bagi malaikat. Yang terlebih mulia daripada mereka itu, daripada malaikat-malaikat semua. Siapa dia hak daripada golongan mereka. Nombor satu sekali, martabat tinggi sekali pemimpin. Ialah kena kepada Jibril. Sayyiduna Jibril alaihi salam. Jibril ni tengok. Maka Sayyiduna Jibril, bos situ tugas saya Jibril, yakni untuk bawa turunkan wahyu kepada para rasul dan para nabi. Wah itu tugasannya dan pekerjaan bagi Jibril, yakni untuk bawa turun akan wahyu daripada Allah untuk rasul-rasul dan nabi. Tu Jibril. Sebab tu martabat ya kalau kira dengan malaikat lain, ya yang paling lebih orang duk dagu Allah kecek gitulah seollahnya. Maka haya bawah sikit. Ni orang panggil maka sini orang panggil fali tartib. Tu fa tika ni maka tu tartib. Nah kata martabat bawah sikit pada Jibril. Fa tu untuk tartib. Martabat bawah sikit daripada Jibril. Martabat bawah sikit siapa dia? Mikail. Sayyiduna Mikail. Malaikat Mikail gapo tugas dia? Yakni Mikail tugas dia untuk bawa turun rezeki dan hujan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Sebab hujan tu siapa dia kerja tu? Mikail. Ni tu hujan tak ni ingat angin angin gong gitu dah. Waktu angin kata turun hujan, lepas tu waktu turun rezeki. Siapa dia kerja? Tugasan ya Allah Ta'ala wi kepada Mikail. Mikail ni nanti waktu turun rezeki dan waktu turunkan masalah hujan. Kerja Mikail. Dua. Dan Sayyiduna Israfil. Sayyiduna Israfil. Siapa dia Sayyidina Israfil? Yakni malaikat yang bertugas nanti siup sunat sangkala 2 kali. Tugas saya tu 2 kali siup sunat. Sunat sangkala yang pertama, siup mula-mula pong. Mati bih. Benda yang nyawa tu kata, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Tiap-tiap benda yang bernafas, benda yang menyawa, mati belaka. Kena cak mati, sumuk nanti tak mati, dia nyawa. Tapi hidup tak lama. Hanya nyamuk mati tak mati, dia tak nyawa juga. Dia sebab benda nyawa. Nyamuk hidup dia sehari. Lalat hidup dia 7 hari. Sumuk hanya hari sikit. Maka fok benda nyawa semua kita benda nyawa mati. Maka Israfil siup kali yang pertama mati semua. Siup kali yang kedua untuk mengembalikan roh-roh dalam jasad masing-masing. Tu kerja Mikail, kerja Israfil lagu tu. Dan Sayyiduna Izrail. Sayyiduna Izrail siapa dia? Yakni orang nanti mik nyawa, malakul maut. Nah istilah dia selagi malakul maut. Malaikat 7 ambil nyawa. Baca malaku nah. Fok kita duk baca malikil maut, malikil maut tak kena faham molek ni. Ya duk khabar ke dok yo baca ni tengok-tengok ni. Fok ngaji weh. Berarti tak ada dosa nah, tak ada dosa. Mu nak baca malikil maut pun tak apa. Tak dosa, tapi tak kena ngalau orang. Sebab lapan malakun ni dia boleh baca 4 wajah. Boleh baca malakun. Boleh bacanya malikun. Boleh baca mulkun. Boleh baca milkun. Lapan so ni boleh baca 4 wajah. 4 lorak. 4 bahasa. 4 tuturan. Kati molek. Fok ngaji ni kena perhati. Sebab kita pergi baca tak kena kalau retik kita malu. Bukan apa tak ada berdosa. Dosa kan mungkin baca malikil maut. Tak ada berdosa. Tapi dia malu. Tak kena dengan kaedah. Kita orang ngaji. Orang tak ngaji tak ada apa. Kalau mungkin baca mulkun. Fatih molek. Letih lapan ni seorang ni. Mulkun. Lapan ming lamkah. Kalau pergi baca mulkun. Maknanya kerajaan. Kalau mungkin baca milkun, makna milikmu supaya kata al-malu li Zaidin. Harta ni sabit bagi Zaid. Tu dia panggil milkun milik. Kalau pergi baca malikul maut, raja bagi mati. Betul. Kalau pergi baca malikun ni raja. Raja bagi mati. Pas nak pada raja bagi mati, kan nak pada malaikat. Nak pada malaikat yang ambil nyawa, bukan nak pada raja bagi mati. Sebab tu kena baca malakul maut. Malaikat yang bertugas nanti ambil nyawa. Malikun, malakun, mulkun, malikun. Dia macam belaka. Tapi makna lain-lain. Supaya ni ya. Misal buat demo. Al-lusu. Tengok ni. Al-lusu. Baca al-lusu pun boleh. Al-lasu pun boleh. Al-lisu pun boleh. Ini tiga musallas lah. Pas supaya lapan ni. Lapan banyak. Lapan rak. Tengok. Baca mulai. Ni. Bar. Bir. Sebab tu pokok ngaji lorak, ngaji lafaz kena ngaji kitab Arab kena perhati molek. Barun makna darat tes, puak kapal nyelai, kapal duk tah larat, kapal duk tah air, duk orang panggil tu barun. Daratan, kapal duk belayar di atas orang melayar di atas orang panggil belayar di atas daratan. Kalau kapal yang melayar di atas panggil al-jawu, kapal tu at-ta'irah tatiru fil jawi. Kapal tubang yang tubang ia di tengah udara. Tu dia panggil al-ta'irah tatiru fil jawi. Kalau dabaran kita katakan as-safina tatiru wa tasiru fil bahri. Kapal laut duk berlari ia di daratan. Kalau baca burun makna gandung. Gandung itu waloti. Kamu itu panggil burun. Kalau kita baca bir, itu mana kebajikan. Nah, jamak je punya al-abrar. Al-abrar tu jamak daripada al-birru. Segala orang-orang buat baik. Perhati molek lah farak tu. Perhati molek. Baca burun, makna apa? Baca birun, makna gapo dia? Burun, baca mana apa? Barru, mana apa? Tu. Tu dia. Maka keempatnya itu kepala segala malaikat. Semua 4 orang. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Fok-fok ning semua daripada kepala malaikat, ketua malaikat. Dan Ridwan alaihi salam. Apa dia ni malaikat Ridwan? Yakni malaikat yang bertugas nanti jaga pintu syurga hak lapar putih. Tulis dia. Dan Ridwan, siapa ya Ridwan? Yakni malaikat yang bertugas jaga pintu syurga hak lapar putih. Daripada Jannatun Naim, Jannatu Firdaus, Jannatu Adnin, Jannatu Darussalam, Jannatu Daril Khuldi, kata gila. Tu Ridwan. Dan Malik, Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni yakni satu malaikat yang untuk duk jaga pintu neraka. Malik Zabaniyah ni tu jadi tak biasa senyum, tak biasa manis ke abok. Manis hari Nabi turun pergi ke neraka dengan Jibril, dengan Malik Isra' Mi'raj tu dia senyum. Sekarang jadi dia tu tak biasa senyum.
Dalam cerita ulama kata malaikat zaman ni pandai duk jaga dengan kau, duk panas lu hari-hari, duk kanti katuk pintu dengan kau, buka pintu dengan kau. Tak biasa senyum. Senyum tika Nabi kita dengan Jibril turun di neraka Ziarah. Ziarah malaikat zaman ni duk jaga kan? Duk jagakan mula pintu dengan kau. Malik zaman ni duk jaga pintu dengan kau. Dan mungkar dan nakir. Mungkar nakir bukan seorang, ada dua orang. Mungkar seorang, nakir seorang. Orang nanti kan ni, ning tugasnya nanti tanya orang mati di dalam kubur. Sebab tu Nabi katanya apabila seorang tu mati, apabila fok kita tu pop, sejakah tu jakah malaikat suruh masuk dah. Ketika fok kita duk belik tak kubur orang mati, pocokkan kayu, kamu buh nah. Amla tu nah kubur yak perahau buh batu nah ga. Buh papel long. Apa tu kau kamu buh tak batu pala nak jadi pala jadi molek sikit. Apa tu tak papel long, apa tu kau kamu. Malaikat masuk lagi. Malaikat masuk lagi. Kamu siap jadi supaya orang apa? Orang ubi. Lepas tu pocok pala pang kayu. Pocok lakai pang kayu. Kerana Nabi kata pada sahabat, ya sahabat aku mencuba ambil satu pelupas tamak ataupun dua pelupas tamak pergi pocok di atas pala kubur dan pula kaki kubur tu. Kenapa? Selama mana pang kayu ni duk hidup daripada batai tamak, dia duk istighfar lah, dia duk minta ampun lah kepada si mati itu. Sebab tu sunat bagi orang yang mati, kita ambilkan pelupas. Kalau mau kita pang tapa tak ada, pang tamak tak ada, pelupas tamak tak ada, maka kita kiyah di atas pelupas tamak ke apa? Pelupasnya ataupun pang kayu yang lain-lain daripada pang tamak, kita pergi pocok di atas pala kubur, kaki kubur. Kenapa? Nabi kata pang kayu ni selama mana dia duk hidup, dia duk basah, dia duk istighfar dan dia duk minta ampun kepada si mati itu. Kemudian apabila dia duduk tahtu duk baca talqin, Nabi kata pada satu hadis, laqinu mautakum, mungkin hajarkan mayat kamu ini. Sebab itulah orang kitanya panggil orang baca talqin 3 orang 7 orang, tok guru tok belebar tok imam hak duk belatu atas kubur, lepas pada kamu siap jadi orang ubi. Deh bacakan nah. Gapo dia? Baca talqin nah. Baca talqin supaya nak peringat kepada si mati duduk dalam kubur tu. Kita tahu man rabbuka, ialah Allah, wa man nabiyyuka, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kitabuka, dan apa kita engkau ialah kepada Al-Quran, apanya ikhwanuka ialah al-muslimun. Okey. Wa ma kiblatuka, apa kiblat engkau ialah al-Ka'batul Musyarrafah. Itulah daripada akidah yang malaikat akan tanya kita. Semua tanya man rabbuka ya? Akidah ni hak kita dah ngaji ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Ialah Allah. Pasal kalau orang tak ada akidah, kalau dia tak semaya boleh jawab tak? Jawab tu dia tak boleh jawab. Sebab dia kena ngaji lah ni, dia kena semaya. Lepas tu kena mucak. Baru dia boleh nak jawabkan jawapan akidah di dalam kubur dengan muka nakir. Tu tugas muka nakir weh dah. Ridwan itu menunggukan syurga dan Malik menunggukan neraka, dan muka dan nakir yang menanyakan seorang yang mati di dalam kuburnya. Kubur bagi seorang. Muka nakir tanya orang lah kubur dah. Tanya le kubur, hak tu tanya mula-mula man rabbuka. Lepas tu mengikut tak amalan kita dah. Orang tubik serah 3 neraka, waktu tubik dengan tika, waktu tubik dengan bata, waktu tubik dengan pak musang, tubik dah 3 neraka, malaikat serah masuk dulu dah. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man imamuka, wa man ikhwanuka. Dia tanya dah. Tapi bagi orang berimeh tu tanya bunyi beg tu tu. Tapi bagi orang ni tak berimeh, duduk tas dunia tak pernah semaya. Duduk tas dunia tak gaduh has semaya, duduk minum mabuk 24 jam. Malaikat tak tanyalah tu. Mari sorang supaya guru kita dengar ni. Dorok sorang man rabbuka amiru. Hei, bangun diri dah. Man rabbuka tak dia bunyi guk gitu. Kan mereka kata wallahu a'lam, bangun diri amiru. Dah. Tu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan berkata dan tahui engkau, wa'lam dan mengetahui engkau, anna hazihil musafahata, akan bahasa ini musafahah, ini berjabat salam, mustahabbatun, disunat akan dia, ditutupi oleh syarak akan dia. Makna kita berjabat salam, temu kita nah jabat salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jabat salam. Maka peluk tu tak sunat. Malaikat peluk selepas pada orang tu pergi sapi pergi ke Mekah, dia klik sunat kita peluk. Tapi peluk semua hak tu tak sunat di dalam syariah, di dalam Islam kita. Tapi ketika jumpa sunat kita berjabat salam. Bila mustahabbatun inda kulli liqa'in,
di tiap-tiap pertemuan, tiap-tiap kita bertemu dan berjumpa, sunatlah kita berjabat salam. Wa amma ma'tadan nasu minal musafahati ba'da salatay subhi wal asri fala asla lahu fi syar'i ala hadzal wajhi. Tengok. Wa amma, dan adapun ma'tada, perkara yang menjadi adat akan barang. Kalau jadi adat kebiasaan akan dia. An-nasu oleh manusia. Manusia beradat kebiasaan dah weh. Jadi adat bol lepas subuh jabat salam. Bol lepas asar jabat salam. Jadi adat kebiasaan. Perhatian adat. Adat kita pagi kasih gabu. Orang tak akan nasi gula, nasi gabu, pulut lemih, ataupun pulut sama, pulut kanan kan. Pulut sama. Ataupun makan apa? Makan kita tanah. Nasi daging tu beradat manusia. Atau orang panggil jadi adat kebiasaan dok tikrak berulang kali lagu tu lah orang tempat kita. Kamu ni orang panggil adat kebiasaan manusia ke apa? Adat bagi manusia. Tu. Wa amma ma'tadahun nas. Barang yang ada pun barang yang jadi adat kebiasaan akan barang oleh manusia. Minal musafahati, daripada berjabat salam. Ma'tadahun nas, barang yang berbuat adat, barang buat kebiasaan akan dia oleh manusia. Gapo dia? Baik. Minal musafahati, daripada berjabat salam. Bila berjabat salam ni? Ba'da solatai. Asalnya kita baca isnad idafah. Asalnya ba'da solatai ni patut ya idafah bukan nunggawan ila ma'rufah. Jabat salam ba'da solatai subhi wal asri. Selepas pada maya subuh kita jabat salam. Lepas maya asar kita jabat salam. Maka berjabat salam yang buat adat akan dia oleh manusia ni. Fala asla lahu, maka tiada jenis dalil baginya. Mana fala asla lahu, maka tidak jenis asal, yakni fala dalila lahu, maka tidak jenis dalil baginya bagi al-musafahati ba'da salatay subhi wal asri. Tak ada dalil. Tak ada dalil fi syar'i, pada syara' ala hazal wajhi, di atas ini jalan ini pandangnya kata tak adanya dalil. Masalah kita buat adat jabat salam pas subuh dengan pasal. Tapi buat tak ada masalah. Tapi kata walakin la ba'sa bihi. Nah, tetapi tiada mengapa, tak ada salah lah dengan dia, dengan mazukit minal musafahah ba'da salatay subhi wal asri. Nah, fa inna aslal musafahati sunnatun, maka bermula dalil. Sesungguhnya dalil bagi berjawab salam itu sunat asal dia. Wa kaunahum hafadhu alaiha fi ba'dil ahwas. Kat tu kamu kata wallahu alam. Pada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'matahu fi mazidah. Ya rabbana lakal. Allahumma aghnina bil ilmi wa sunnah. Akrimna bit taqwa wa jannah. Allahumma inna na'udzubika min syarri rabbana wa fil akhirati. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.